Okey, so saya nak sharekan apa yang kita pelajari. Saya nak rumuskan apa yang kita pelajari daripada awal SEM sampailah ke hari ini. Basic concept of animation pada peringkat awal. Okey, dia adalah dari perkataan Latin, dia bermaksud membawa, memberi kehidupan, bring to life. Maksudnya benda yang statik kita gerakkan dia untuk macam seolah-olah benda tu hidup. Okey. So macam bentuk watak tu adalah watak yang sebenar. Okey. So sama juga konsep video, yang mana video tu sebenarnya adalah gambar-gambar yang statik dimainkan secara laju dan menghasilkan ilusi pergerakan. Okey, sama jugalah konsep dekat animation ni. Image static diberikan motion dan menyampaikan dia bergerak ataupun dinamik lah, ataupun hidup. Okey, kalau kita lihat sejarah awal, memang daripada 1700 sebenarnya benda animation ni dah ada. Okey, bermula daripada shadow theatre, macam wayang kulit lah dekat Kelantan. Okay. Daripada situ berkembang, kemudian 1917 puppet animation. Sepanjang ni Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua berlakulah. Dia agak silent kejap. Kemudian tahun 1922 hingga 1960 inilah golden era ya, kegemilangan animation, yang mana Walt Disney antara pelopor animation yang dah ada studio. Okay, dah dinamakan The Warner Brothers. Kemudian animasi di dalam akhbar. Kalau siapa ingat dulu, dekat Utusan setiap hari ada ruangan kartun, tak silap saya. Senyum Kambing antara Senyum Kambing tu just di paparan hadapan, tips-tips lah. Kalau di bahagian tengah dia ada bersiri komik. Okey. Ni sebenarnya tahun 1960-an dulu dah dibuat lah. Superman, watak Superman. Kemudian tahun 1965 Disneyland mula dibangunkan. Tak nampak pula nombor dia. Kemudian tahun 1975 clay animation wujud. Okey. Kalau siapa yang biasa tengok watak Shaun the Sheep, itu clay animation. Kemudian tahun 1989, waktu ni saya ambil SPM, Pixar, first computer animated dihasilkan. Dan 1995 digital animation, antaranya Pixar, American Computer Animation Company yang membuat Toy Story 3D. Ni mula 3D animation tahun 1995. Kemudian terus tahun 2000 first Oscar Award untuk watak animation, iaitu Shrek, mendapat anugerah Oscar. Anugerah Oscar ni anugerah untuk perfilman lah. Okey. Dan antara syarikat-syarikat yang besar, Pixar, DreamWorks, Disney, antara pelopor Disney lah, kemudian Pixar, kemudian timbul pula DreamWorks. Kemudian tahun 2005 karakter tu nampak macam menggunakan clay animation tu dah digunakan balik teknik tahun 75 ni untuk menghasilkan filem animasi menggunakan clay animation. Antaranya teknik clay animation ni adalah macam stop motion animation di bawah kategori stop motion animation. Dibuat pergerakan, dia ambil gambar, buat pergerakan, ambil gambar. So menggunakan live wire dalam tu macam model lah. So antara filem ni contohnya cerita Box. Lepas tu cerita apa ada beberapa filem animasi yang popular lah, dihasilkan daripada filem Missing Link.
Ada banyak sebenarnya. So antara teknik yang gunakan clay animation ataupun stop motion animation. Okay, so tahun 2005 tu dah mulalah sampailah sekarang benda tu dihasilkan. Okay, so itu sedikit sejarah perkembangan animasi lah daripada tahun abad ke-17 sampailah sekarang. Kemudian kita lihat teknik animasi tradisi adalah berasaskan drawing. So di mana at least 24 image lukisan dilukis untuk 1 saat animasi. Okay, bayangkan kalau 60 minit berapa banyak lukisan perlu dilukis. Ini meja khas ni pergerakan dia, nanti di belakang tu ada gambar lagi untuk dilukis sedikit demi sedikit. Macam ni senang sikit sebab dia berdasarkan kat latar belakang kat belakang. Kalau macam tadi kita buat berdasarkan imajinasi. Tapi lupa saya ingat tadi kita ada onion skin. Onion skin tu boleh kita lihat pergerakan sebelum dan selepas. Okay, itu teknik animasi tradisi. Memerlukan 24 lukisan untuk 1 saat. So inilah dia punya setting. 12 frame per saat. Untuk multimedia presentation 12 frame per saat. Untuk broadcasting movie kena set 30 frame per saat. Maksudnya ada 30 pergerakan dalam 1 saat. Okay, so itu secara ringkasnya apa itu animasi. Kemudian ni saya katalah paper based animation berdasarkan animasi berdasarkan lukisan pada kertas. Ini saya katakan contoh. Ada meja khas di bawah dia lampu dan untuk kita trace sikit-sikit pergerakan tu untuk setiap objek. Kemudian timbul pula digital animation. So digital animation ada 2 jenis iaitu pada peringkat awal 2D saja. Okay, tapi masih menggunakan teknik animasi tadi, lukisan frame by frame tapi terus dilukis dekat komputer. Okay, kemudian 3D animation prosesnya lagi agak banyak proses dia. So, nanti ada 3 proses, kena modeling. Okay, peringkat asal sama, kena idea ada, kena ada storyboard, barulah post production tu dilakukan untuk menghasilkan animasi. Kemudian teknik-teknik animasi, okay, animation teknik antaranya stop motion, clay animation. Okay, kalau siapa tengok Shaun the Sheep, ni cerita box trolls kan. So lihat watak muka dia dah dibuat banyak lah. So maksudnya untuk menunjukkan memek muka dia lah, perasaan dia. Okay, antara dia yang lain cut out animation. Digunakan bahan-bahan yang asas seperti kertas, pensel dan sebagainya. Fabric. Bila digerakkan, ambil gambar. Digerakkan, ambil gambar. Digerakkan, ambil gambar. Okay, kemudian paint on glass animation. Ni dilukis terus pada ni. Tapi gunakan cat minyak yang lambat kering. Dan setiap perubahan tu dia sama juga lah proses dia ambil gambar. Dilukis sikit, ambil gambar. Lukis sikit, ambil gambar. Kombinasi lukisan tu memang nampak menarik lah. Okay, tapi kerja dia amat banyak. Kemudian draw on film animation. Konsep dia sama paint on glass. Tapi dia lukis di atas filem tersebut. Okay, kemudian software yang diperlukan at least macam ni lah. Untuk digital animation. At least Wacom tablet ada satu. Ni menggantikan tertikus untuk memudahkan lebih cepat melukis watak lah untuk train dan sebagainya. Kemudian ini untuk bekerja dan sebelah ni selalunya dia gunakan 2 monitor. Seperti saya, kalau saya demokan lihat, kejap nak kecilkan, nak besarkan, leceh kan. So kalau ada 2 monitor, so semua tool tu sebelah sini. So yang mana nak tarik, dia boleh kombinasikan 2 monitor untuk memudahkan proses penyuntingan. Kemudian animation process dia ada 3, pre-production, production dan post-production lah. Okay. So pre-production bermula daripada idea, storyboard,
daripada idea tu terjemah pada storyboard, dia diterangkan kepada semua kru yang terlibat. Okay, apa yang berlaku, dia cerita bla bla bla, kemudian tunjukkan animatik. Animatik tu untuk proses daripada storyboard tu untuk melihat pergerakan dia. Kalau dia dah setuju, barulah design proses melukis dan sebagainya. Kemudian masuklah production lah. So daripada layout, R&D, modeling, kalau berdasarkan 3D animation atau clay animation, ada 3D, ada texturing, ada rigging, ada setup. So kemudian digabungkan tu, visual effect, sound effect, semua dikombinasikan dalam proses production. So, lepas tu masuklah production, post production, composition ataupun combination visual effect. So effect tu kita tambah lagi dekat sini untuk melihat lebih dramatik sesuatu animasi tu, dan diakhiri color correction ni lah. Maksudnya kalau buat bentuk broadcasting, dia perlu proses color correction untuk keseimbangan warna di antara latar belakang dengan watak dan sebagainya lah. So final output lah. So ini dia proses-proses dia, konsep daripada pre-production, development daripada idea. Okay, sudah cerita tadi. Kemudian karakter, macam mana bentuk karakter. So dalam proses pre-production semua ni. Props dia macam mana, script dia. Okay, prepare storyboard, kemudian record dialog, rough sketches, kemudian produce animatic. Animatic berada dalam pre-production. Okay, untuk feel apa daripada idea, daripada storyboard tu, dan melihat setiap pergerakan dan sebagainya lah. Sudut kamera dan sebagainya. Kemudian post production, cleaning up rough sketches tadi tu, editing, sound effect, special effect, dan pada final testing, kemudian presentation. Okay, ni sama-sama tadi lah. Ulang balik pula. Okay, kemudian post production, inilah dibersihkan, macam rigging, konsep rig, maksudnya contohnya kalau cerita Superman, digantung Superman sebenarnya tu. So kabel tu lah dalam proses post productionnya, benda tu dibuang, dihilangkan, seolah-olah Superman tu memang terbang kat udara. Okay, kemudian storyboard, ada macam-macam jenis storyboard. Tak ada format yang betul-betul boleh diikuti, tapi storyboard ni kita perlu mengandungi elemen-elemen penting lah. Apa idea, contohnya lihat menggunakan, sama ada menggunakan penerangan ataupun menggunakan anak panah. Lihat daripada anak panah ni pun kita boleh tahu, oh ini kapal angkasa ni pergi ke bumi sebab ada anak panah. Ni scene 1, scene 2, nampaklah spaceship tu pergi ke bumi. Seterusnya lah. So dia ada dialog, dia ada sound effect. So tak ada format yang sebenar, tapi ia membantu proses dalam production nanti. Okay, so dalam storyboard tu kena prepare lah script storyline macam mana. Okay, macam mana sequence setiap scene, berapa saat. Itu yang saya tanya tu, ni scene berapa saat. So kita boleh jangkakan berapa lama animasi yang kita nak hasilkan tu. Camera angle, include brief written description of what is shown, draw each keyframe, add keyframe number and time reference. Okay, untuk tujuan reference masa proses production nanti. Kemudian prinsip-prinsip animasi kita terapkan, walaupun kita buat animasi ataupun kartun, tapi prinsip-prinsip animasi ni lah yang akan memberi jiwa kepada animasi kita. So dia ada 12 prinsip. Squash and scratch, contoh tadi yang saya tunjukkan sebelum ni, pergerakan rama-rama tu. So ataupun katak melompat. Macam mana, ataupun lantunan bola tu. So kita kena ambil kira juga tarikan graviti dan sebagainya lah.
So anticipation, staging, straight ahead action, follow through, overlapping action, maksudnya selepas baling bola tu apa berlaku pada tangan, takkan tiba-tiba hilang, takkan tiba-tiba terus ke. So itu nama dia follow through and overlapping action. Slow in, slow out. Dia kata tarikan graviti. Kalau melantung ke atas, di slow. Tapi kalau bola tu jatuh ke bawah, dia makin laju. Okay, kemudian arc, bentuk lengkungan, secondary action. Contohnya di baling bola tadi tu, so mungkin baju dia bergerak dan sebagainya, itu secondary action. Ini yang memberi nilai tambah. Takkan action utama membaling bola, tapi oleh kerana ada secondary action, bergerakkan rambut dan sebagainya, ataupun kalau haiwan ada bulu-bulu bergerakkan bulu tu, itu secondary action. Okay, timing. Timing ni berkaitan dengan ni lah juga. Kalau contohnya melantung bola tadi tu, makin jatuh makin laju, tapi naik ke atas dia agak slow. Tapi kalau jatuh, acceleration, solid drawing, solid lah. Kemudian appeal. Okay, kalau watak tu watak garang, ditunjukkanlah watak garang. So itulah 12 prinsip animasi. Kemudian ni teknik animasi seperti saya katakan lah, tradisi berbentuk yang tadi itu lukisan di atas kertas, dan termasuklah flipbook animation yang kita conteng di hujung kitab macam kita hujung buku kemudian diflipkan. So itu terdiri daripada tradition animation lah. Kemudian digital animation, 2D ada, 3D ada, typographic animation pun dalam kategori digital animation. Okay, kemudian teknik lain, clay animation. Saya asingkan sebab dia boleh berada di digital dan boleh dalam bentuk tradisi. Sama juga lah stop motion. Okay, gabungan antara tradisi dengan digital lah. So, seperti saya katakan tadi, setiap pergerakan diambil gambar satu persatu. So, gambar tersebut disusun menjadi satu pergerakan. Okay, so ini ada keluar kat exam nanti. So, study lah apa macam mana nak buat stop motion, macam mana nak buat clay animation, ataupun teknik-teknik yang lain. Tapi selalunya clay animation, stop motion antara dia cut out gunakan yang potongan-potongan kertas atau kain. Okay, untuk menghasilkan stop motion animation lah. Dan clay animation pun sebenarnya bawah stop motion animation. Kemudian advanced teknik dalam menghasilkan animation adalah pertama, karakter perlu solid, perlu cantik. Kemudian teknik masking, teknik rotoscoping, ni semua kita dah guna, dah belajar. Kemudian selain tu, tips untuk membuat karakter, ni pun tak silap saya ada dalam final exam, final project based exam. Okay, so ini antara elemen yang perlu kita ambil, ekspresi muka, rhythm, exaggeration, solid drawing ataupun keterampilan, easy out, easy in, secondary action. Okay, so ini dalam menghasilkan satu karakter. Kemudian lip sync, ni pun kita dah buat. So sama juga kalau manusia, binatang pun lebih kurang sama juga bukaan mulut dia, walaupun dia binatang, tapi selalunya dalam animasi tu watak-watak binatang tu antara favorite lah yang suka dilihat, ditonton oleh anak-anak atau kanak-kanak. Okay, so ada macam-macam rujukan boleh dibuat, diikuti ataupun boleh buat sendiri, ikut bukaan mulut kita. Kemudian memek muka pun antara faktor-faktor yang memainkan peranan untuk menunjukkan emosi sesuatu watak. Kemudian visual effect. So visual effect ni selalunya dalam proses editing lah. So kita nak masukkan visual effect. Okay. So visual effect ni, visual effect kita masukkan selepas semua telah diambil atau di shooting. Okay.
Dan contohnya chroma key, kita gunakan chroma key atau kita rendering ataupun kita tambah dalam tu CGI. Okay, digital compositing dalam animasi dalam kita sebenarnya composite ni maksudnya kita gabungkan, mungkin kita nak buang, mungkin kita nak tambah. Okay, so matte painting ni antara teknik lah. Miniature effect ni proses visual effect. Special effect pula adalah contohnya makeup ini nama dia special effect. Makeup, rotoscoping, dolly zoom, miniature effect pun antara teknik yang sering digunakan dalam visual special effect. So special effect, physical set during a shot, okay, modify the real world, okay, kemudian scale model dan sebagainya lah. So itu special effect. Visual effect, apply virtually in post production. Okay, contohnya ni. Okay, rupanya sebenarnya dia normal tapi bila letak CGI, visual effect nampak seolah-olah macam kalau keadaan manusia sebenarnya siapa yang nak ni kan. So digunakan teknik ni. Okay, ini special effect. Okay, antara contoh-contoh miniature, split screen, motion control camera, robotik, contohnya cerita King Kong, cerita apa lagi, Jaws, so digunakan robotik. Visual effect, CGI, matte painting, seolah-olah contoh matte painting paling banyak digunakan dalam penghasilan cerita Star Wars. Okay, rear projection, fun projection, ni cerita lama dulu macam contohnya dikejar penjahat dalam keadaan dalam kereta, seolah-olah dia kena kejar tapi sebenarnya kereta tu statik saja, yang bergerak sebenarnya yang projection belakang, sama ada depan atau belakang. Motion capture, digital painting, macam lebih kurang CGI jugalah tadi, dimasukkan, ditambahkan dalam cerita tersebut. Okay, untuk contohnya selalunya digital painting selalunya dalam bahagian prop lah, bangunan-bangunan dia nak gantikan keadaan suasana keadaan tersebut. Ini contoh, ini visual effect, ini special effect. Okay. Bentuk advance, ini camera tracking. Okay, camera tracking dia letak dalam pada kenderaan, seolah-olah kena kejar dan sebagainya lah. Masking, teknik masking, teknik chroma key. Kalau siapa biasa tengok ni, apa cerita Avengers, sebenarnya kalau kat kita belakang ni bangunan runtuh lah, bangunan dan sebagainya, padahal di green screen saja. Okey, rotoscoping, teknik rotoscoping dengan masking ni lebih kurang sama. Lebih kurang sama tapi berbeza teknik lah. Ini saya katakan digital composition, yang mana digantikan assembling multiple image into to make a final images. Okay, so gabungan beberapa image menjadikan satu image yang dikendaki lah. Okay, so contoh antaranya blending, alpha blending, maksudnya digunakan teknik ni. Siapa yang selalu bekerja dengan Photoshop, tahulah teknik ni. So selalunya ini berlaku dalam proses production dengan post production ya. Ni antara keying, menggunakan Luma, chroma key, different keying, rig yang saya katakan rig removal, yang saya katakan dibuang kabel yang menggantung Superman tadi tu. So ini contohnya keying, ni rig removal. Okay, semasa proses gambaran tu ada benda tu tapi bila suntingan akhir, gambar yang mengganggu proses tu dibuang. Ni rig removal. Ini apa? Cerita apa saya lupa tajuk dia. So ini antara orang kuat untuk menghasilkan cerita ni pun antaranya adalah orang Malaysia.